saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Tamam. Oh, apa sudah jadi? Okey. Tengok. Okey, tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa amalan salihan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Awalan labudda nahnu an nashkurallaha azza wa jal. Pertama sekali kita mesti bersyukur sangat-sangat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alaysa huwa yu'tina daiman an-ni'mah? Bukankah Allah Subhanahu wa taala dia sentiasa memberikan kepada kita nikmat? Fa nahnu nastati' an nash'ur hadhihi al-an'am. Dan kita an'imah, dan kita mampu untuk merasai nikmat-nikmat ini. Alaysa kadzalik? Adakah bukan begitu? Nahnu nastati' an nanzur wa nahnu nastati' an nasma' wa nahnu nastati' an na'mal wa nahnu nastati' an nadrus. Masya-Allah. Kita boleh dengar, kita boleh lihat, kita boleh beramal, bekerja dan sebagainya. Masya-Allah. Fal hadhihi laysa ni'matun min Allah. Adakah ini bukan nikmat daripada Allah? Bahkan dia adalah nikmat daripada Allah. Kan? Naam. Fa alhamdulillahi rabbil alamin. Nahnu nashkuruhu daiman abadan. Kita bersyukur sangat-sangat kepada dia Subhanahu wa ta'ala. Naam, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an ya ikhwanana. Kaifa halukum? Hal antum bi khair insyaallah? Naam, kaifa haluki ya ukhti Zahra Zakaria? Masya-Allah. Wa kaifa halukum jami'an? Hal antum bi khair? Ana alhamdulillah bi khair. Masya-Allah. Naam. Fa insyaallah ana sa'usaidukum fi ad-dirasah faham al-Quran bi kalam lughatil arabiyyah. Nah, jadi insyaAllah saya akan membantu sahabat-sahabat sekalian dalam memahami Al-Quran insyaAllah dengan mempelajari percakapan bahasa Arab. Alladhina yakunu jadidan fi hadha dars, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Jadi mereka-mereka yang baru dalam kelas ini, saya ucapkan selamat datang kepada anda semua. Walladzina kanu darasu ma'i, dan mereka-mereka yang telah belajar bersama saya. Naam, ahlan wa sahlan. Jaddidu hammasatakum. Jaddidu hammasatakum. Naik, perbaharui semangat anda semua insya-Allah. Tamam. Fa uhib an aqula yani mungkin an tusa'idani, boleh tak sahabat sekalian bantu saya juga
fi nashri hadha ad-dars li kullil mujtama'. Kita mohon bantuan kepada sahabat-sahabat untuk sebar-sebarkan juga kelas ini kepada rakan-rakan yang lain, yakni kepada mujtama', kepada masyarakat yang lain. Naam. Jadi sahabat-sahabat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, fa ya ikhwanana al-kiram, insya-Allah pada hari ini kita akan ulang kaji kan percakapan-percakapan yang dulu dan juga apa yang kita ambil pada minggu lepas, insya-Allah. Naam, fa ista'iddu antum, maka bersedialah sahabat-sahabat sekalian. Naam. Daqiqah. Naam, awalan subhanallah uridu an ashkura pusat tahfiz at-taqwa ataupun kerana disebabkan beliau ataupun mereka lah lagi-lagi Haji Zahir kerana mengadakan kelas seperti ini. Disebabkan beliau lah kita boleh belajar bahasa Arab bersama-sama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan keberkahan yang banyak kepada beliau dan juga orang-orang yang telah mengusahakan untuk adanya kelas seperti ini. Jadi kita harap mereka dipanjangkan umur, mereka Allah SWT berikan barakah, dan mudah-mudahan disebabkan sahabat-sahabat belajar bahasa Arab, bila faham Al-Quran, sampai pahala-pahala tersebut kepada mereka juga. Amin. Jadi insya-Allah sahabat-sahabat sekalian, kalau bukan diorang kita tak dapatlah belajar bersama-sama sekarang ni. Nah, insya-Allah nahnu nastakhdim kitab al-arabiyyah baina yadaik. Kita menggunakan buku al-arabiyyah baina yadaik dan juga jilid 1. Naam. Jadi sahabat-sahabat sekalian, 3 perkara penting dalam pembelajaran ini. Yujad salah satu umur al-muhimmah wahia, dan dia adalah yang pertama, tanya soalan. Is'alu al-as'ilah. Tanyalah soalan. Naam. Wathani, dan yang kedua adalah tulislah nota. Uktubu al-fa'idah. Tamam, tulislah apa saja faedah. Naam. Wa thalis an tajtahidu. Dan yang ketiga adalah sahabat-sahabat perlu berusaha sedaya upaya. Termasuk saya lah. Kalau saya sendiri tak tahu, tanya soalan. Sahabat tahu tak maksud ni? Contoh, kalau ada perkara yang baru kena tulis. Naam. Lepas tu sungguh-sungguh insya-Allah. Naam. Dengan kesungguhan ada perubahan insya-Allah. Fa fi hadzal yaum insya-Allah ya ikhwanana, jadi pada hari ini kita akan ulang kaji al-muraja'ah. Nahnu sanuraji'. Kita akan mengulang kaji pelajaran. Naam. Jadi insya-Allah kita mulakan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kata betul. Sahabat-sahabat boleh tak baca apa yang ditulis di hadapan ni? Kata betul. Kata betul. Kata betul. Naam. Hal tadakkartum. Ma makna kata betul? Adakah sahabat-sahabat ingat apa yang dimaksudkan dengan kata betul? Contohnya, naam, kata betul harfa hamzah. Macam yang kita buat minggu lepas. Ma makna kata betul? Contohnya, kata betul ala daftar hadhil fa'idah. Contohnya, naam. Ma makna kata betul ya ikhwanana? Naam, kata betul maksud dia saya telah tulis. Minta maaf kalau saya telah baca qara'tu. Kalau saya telah baca qara'tu. Okey, qara'tu tulisan dia begini untuk saya telah baca. Saya telah baca, tulisan dia begini. Mana sini? Ni qara'tu ialah saya telah baca. Okey. Kalau kata betul saya telah tulis. Tak apa, boleh kita cuba lagi insya-Allah. Nah. Al-an katabta. Maaf Ustaz, silap nak cepat. Khairan, laisa muskilah. Barakallahu fiiki. Katabta. Shu ma'na katabta? Ma ma'na katabta? Hal ta'rifuna antum? Sama juga telah tulis. Tapi
Tapi beza sikit. Kalau kata betul, saya telah tulis. Kata betul, mama dan kata betul. Naam, siapa yang kata betul, awak lelaki telah tulis. Ahsanti. Ahsantum. Naam. Macam kita tanya minggu lepas kan, adakah awak dah tulis huruf hamzah? Hal katabta harfa hamzah? Hal katabta harfa hamzah? Hal katabta hadhil huruf, contohnya. Kalau kita nak buat contoh ayat, adakah kamu telah tulis nota ini ataupun faedah ini? Hal katabta hadhil faedah? Adakah awak telah tulis di dalam buku ini? Hal katabta fi hadzal kitab? Kan, contoh. Ataupun nak kata, adakah awak telah tulis di atas meja? Hal katabta 'alal at-tawilah? Kan? Itu lebih kurang contoh dia. Naam. Okey, soalan seterusnya. Kata beti. Kata beti. Tadi kata betul, sekarang kata beti. Ma makna kata beti ya ikhwanana? Hal ta'rifuna antum? Adakah sahabat-sahabat tahu apa yang dimaksudkan dengan hal kata beti? Kata beti. Tak ada hal. Tadi kata betul, awak lelaki telah tulis. Kalau kata beti, siapa yang jawab? Awak perempuan telah tulis. Naam, awak semua betul. Okey, kalau kata-kata beti, betul lah. Maksud dia awak perempuan telah tulis. Macam mana contoh ayat? Adakah awak telah tulis huruf jim contohnya? Macam mana nak tanya, adakah awak perempuan telah tulis huruf jim? Sama juga macam tadi. Hal katabti harfa jim? Hal katabti harfa jim? Contoh lain boleh kita buat, adakah awak tulis dalam kelas? Hal katabti fi shaf? Hal katabti fi as-shaf? Sebahagian orang Malaysia gunakan, kebanyakan orang Malaysia menggunakan fasal untuk kelas. Hal katabti fil fasal? Yang ni tak ada satu masalah pun. Cuma kebiasaan yang paling biasa kita dengar soft untuk kelas. Naam. Jadi kata beti betul. Siapa yang jawab? Awak perempuan telah tulis. Jadi inilah yang kita belajar pada minggu lepas. Di kelas minggu lepas juga kita ada tambahan na. Katab. Na. Katab. Na. Apa makna katab na? Ingat tak apa itu kata benar? Jadi kata benar ni berbezalah daripada kata betul, kata betul dengan kata beti. Dan perbezaan tersebut, apa dia? Perbezaan tersebut ialah kami. Okey, jadi apa maksud kata benar? Kami telah tulis. Tamam? Apa makna kata benar? Kami telah tulis. Tamam? Jadi kata benar maknahu kami telah tulis. Okey? Nah. Jayyid. Okey, cuba tengok dekat sini. Ini kan latihan yang kita pernah ambil. Dan saya tanya soalan ini. Hal katabta harfa hamzah? Hal katabta harfa hamzah? Jadi boleh tak sahabat-sahabat bagi tahu saya apa maksud hal katabta harfa hamzah? Nah, hal katabta harfa hamzah, ma maknahu? Bila ditanya hal katabta harfa hamzah, tahu tak apa maksud dia? Naam, hal katabta harfa hamzah, maksud dia adalah, dia tak boleh tekan ni. Maksud dia ialah, adakah awak telah tulis huruf hamzah? Kan? Hal adakah katabta awak telah tulis harfa huruf hamzah? Huruf hamzah. Okey, jadi sahabat-sahabat sekalian, lihatlah kata kerja ini, katabta. Nah, bagus, Masya Allah ya Ukhti Dawi, ahsanti. Okey, kita teruskan dengan cuba terjemahkan ayat ini ke bahasa Arab. Sebab minggu lepas kan kita kata, adakah awak dah tulis huruf ni dalam buku kan? Jadi kita kata, ya dah tulis dah. Macam mana nak kata, ya saya telah tulis huruf hamzah tapi dalam Arab. Kan? Jadi ya dalam bahasa Arab ialah na'am. Ya dalam bahasa Arab ialah
Na'am. Kalau saya telah tulis, macam mana? Ingat tak? Saya telah tulis ialah na'am katabtu harfa hamzah. Okey, na'am katabtu harfa hamzah. Seperti dalam contoh yang di bawah ni saya tulis na'am katabtu harfa hamzah. Jadi ini adalah cara kita sebut ya. Saya telah tulis huruf hamzah, ataupun bahasa Melayu kita panggil ya dah tulis dah. Lebih kurang. Ya, saya dah tulis. Begitulah maksud dia. Tamam. Okey, ada pun latihan kedua yang kita buat pada minggu lepas adalah perkataan insakh juga. Insakh. Betul tu, na'am kata betul. Bagus, bagus sahabat sekalian. Ahsantum jami'an. Na'am kata betul. Harfa hamzah. Betul tu. Nah, jadi sekarang ni insakh. Perkataan yang seterusnya adalah insakh. Ingat tak apa yang dimaknakan oleh insakh? Apa yang dimaksudkan oleh insakh? Ma makna insakh ya ikhwanana? Contoh macam insakh hadhil kalimat. Insakh hadhil jumlah. Insakh. Nah, ini adalah kata perintah. Yang maksud dia ialah, siapa yang jawab salinlah ataupun copy, betul lah tu. Sebab insakh maksud dia salinlah. Dia macam tulis tapi lebih kepada copy. Macam copy paste tu kan. Salin. Nah. Tamam. Jadi dia ada sedikit perbezaan dengan katabah. Sebab insakh dia lebih kepada copy apa yang ada pada sebelum ni. Nah. Jadi contoh ayat yang ini ataupun soalan, hal nasakhta harfa hamzah? Hal nasakhta harfa hamzah? Ma makna hadhil jumlah? Hadha soal. Maksud ayat ini, maksud soalan ini. Naam. Hal nasakhta harfa hamzah? Macam minggu lepas kan kita ada buat huruf hamzah, jim dengan dal. So kita tanya, hal nasakhta harfa hamzah? Nasakhta hadhil huruf? Jadi apa maksud hal nasakhta? Sama juga macam tadi, hal katabta harfa hamzah. Kan? Jadi maksud dia adalah, adakah awak telah salin huruf hamzah? Nah. Jadi untuk kata awak telah salin adalah nasakhta. Okay. Untuk kata awak telah salin ialah nasakhta. Okey, jadi sahabat-sahabat sekalian, pada kelas minggu lepas khususnya, sekarang ni baru kita nak masuk syarahannya. Jadi pada minggu lepas, alhamdulillah kita dah buat latihan-latihan dia dan kita dah cuba biasakan saya telah, awak telah salin, saya telah salin, awak telah tulis, saya telah tulis kan. Jadi apa perkataan-perkataan ni sebenarnya? Jadi sahabat-sahabat sekalian, perkataan-perkataan ini ialah af'al. Perkataan-perkataan ini ialah af'al. Apa itu af'al? Af'al di sini saya tulis kata kerja. Faham? Kata kerja. Lebih tepat lagi kita gandakan dia kata kerja, kata kerja. Oops. Faham? Kata kerja, kata kerja. Kerja. Kerah. Nah, kata kerja, kata kerja. Okey, af'al bagus. Kata kerja, kata kerja. Muka surat berapa? Muka surat 24. Sekarang kita berada di muka surat 24. Lebih kepada ulang kaji lah sekarang ni. Okay, ulang kaji apa yang kita dah ambil pada minggu lepas. Jadi pada kelas minggu lepas kita banyak latihan untuk menggunakan ayat kata kerja. Dan kita biasakan contohnya kata betul. Contoh biasakan nasakhtu. Kita biasakan soalan nasakhta, kata betul kan. Jadi itu bahagian apa yang kata betul ni. Ini bahagian kata kerja, kata kerja. Tamam. Okey, naam. Naam. Jadi seperti yang sahabat-sahabat lihat secara konklusinya di sini ada dua kolom. Satu kolom untuk perkataan nasakha
Dan satu lagi kolom untuk perkataan katabah. Mari kita cuba baca sama-sama dan juga cuba bezakanlah apa beza antara yang atas, tengah dan juga bawah. Okey. Jom kita baca dengan saya. Nasakhtu, nasakhtu, nasakhtu. Sahabat dah baca belum? Baca sekali tau. Nasakhta, nasakhta, nasakhta. Bagus. Bawah dia nasakhti, nasakhti, nasakhti. Okey, cantik. Kita pergi tepi dia pula. Kata betul, kata betul, kata betul. Baik. Tengah-tengah dia. Kata betah, kata betah, kata betah. Cantik. Bawah dia lagi. Kata beti, kata beti, kata beti. Okey, Masya Allah. Bagus sekali sahabat-sahabat sekalian dah baca dengan baik. Alhamdulillah, macam tadi kita dah terangkan makna dia dan harap-harap sahabat dah ingatlah apa itu nasakhtu, nasakhta, nasakhti, kata betul, kata betah, kata beti. Tapi tak ada masalah kalau masih confused lagi sebab kita akan terangkan bersama-sama. Jadi untuk pengetahuan sahabat-sahabat sekalian, apa yang kita ambil pada kelas minggu lepas dan juga apa yang kita sedang ulang kaji hari ini, kita nak menerangkan bahawa apa yang kita gunakan tadi tu adalah daripada fi'il madhi. Daripada apa? Fi'il madhi. Macam tadi, af'al, kata kerja, kata kerja. Okey, kalau fi'il maksud dia ialah kata kerja. Dan kita tengok apa itu fi'il madhi. Fi'il madhi itu ialah, sebentar, na'am, kata kerja yang telah lalu. Okey, apa maksud fi'il madhi? Fi'il madhi ialah kata kerja telah lalu. Contoh perkataan dia yang asal adalah nasakha. Okey, cuba baca sama-sama. Nasakha, nasakha, nasakha. Belajar iqra pula lagi sekali. Bismillah. Nasakha, nasakha, nasakha. Okey, bawah dia pula kita baca katabah, katabah, katabah. Okey, baca lagi sekali sahabat sekalian. Katabah, katabah, katabah. Laju sikit. Jadi, perkataan yang sahabat baru baca tadi inilah dia kata kerja telah lalu. Ataupun kita panggil bahasa Arab fi'il madhi. Faham? Jadi apa yang menyebabkan dia jadi beza-beza tu? Boleh jadi nasakhtu, nasakhta, nasakhti, kata betul, kata betah, kata beti. Macam sahabat-sahabat tadi telah buat sebelum ni, alhamdulillah sahabat dah faham dah. Bila kita kata betul atau nasakhtu, jadi makna dia tu apa? Makna dia tu adalah untuk anak. Okey? Saya harap sahabat-sahabat beri perhatian tentang apa yang saya nak sampaikan ini. Sebab penggunaan kata kerja ini banyak sangat digunakan dalam perbualan harian bahasa Arab. Dalam penggunaan perkataan dalam penulisan, lebih tepat lagi dalam pembacaan. Okey, dalam pembacaan sangat-sangat banyak penggunaan kata kerja telah lalu. Jadi saya harap sahabat-sahabat boleh beri perhatian lebih sedikit. Nah, jadi macam tadi, nasakhtu, katabtu adalah untuk ana, kan? Nampak tak macam mana beza dia? Ada tu, nasakhtu. Okey. Kemudian, kalau nasakhta dengan kata betah, nasakhta dengan kata betah untuk apa? Nasakhta dengan kata betah untuk apa? Nah, untuk anta. Macam kita tadi dah tahu kan, hal nasakhta harfa hamzah, adakah awak telah salin huruf hamzah? Dengan tadi hal kata betah harfa hamzah, adakah awak telah tulis kata betah? Jadi ni untuk awak lelaki. Tamam, anta kan awak lelaki. Jadi apa itu bawah dia pula ni yang nasakhti dengan kata beti? Nasakhti dengan kata beti ni untuk apa? Nasakhti kata beti untuk anti. Tamam? Nasakhti dengan kata beti untuk anti. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pentinglah untuk kita tahu bezanya bila guna tu
bezanya bila guna ta, bezanya kita guna ti. Bila kita guna ti. Subhanallah sahabat-sahabat sekalian, kemungkinan banyak yang kita dah tahu dah bila baca dan sebagainya. Tapi bila kita nak sebut tu, dah mula masalah. Yang ni kadang tertukar bila kita nak kata saya dah tulis dah, tapi kita sebut na'am kata betul. Betul ke bila kata saya dah tulis, kita kata na'am kata betul? Kita nak cakap ya saya dah tulis, tapi kita kata na'am kata betul. Salah kan tu? Tak betul kan tu? Sudah salah. Itu yang berlaku pada sebahagian pelajar saya juga. Tapi saya bagi nasihat dan juga semangat. Tak perlu risau, tak perlu rasa down. Sebab latihan untuk semakin tepat kita punya percakapan ataupun sebutan bergantung pada berapa banyak latihan kita perbaiki apa yang salah. Nah, maksud dia adalah perlu beberapa range yang tepat guna tempat dia. Macam tu idea dia adalah saya harap sahabat-sahabat maafkan saya sebab tak dapat nak sampaikan dengan baik sekarang ni. Idea dia adalah untuk kita buat banyak latihan dengan latihan yang tepat. Okey. Maksud dia adalah menggunakan perkataan yang tepat bila kita cuba sebut dengan jumlah yang agak banyak. Sehingga kita biasa dengan perkataan-perkataan yang lain juga. Itu idea dia. Jadi sebab tu perasan tak minggu lepas kita biasakan na'am kata betul harfa hamzah, na'am kata betul harfa dal, na'am kata betul. Walaupun benda tu berulang kali, betul tak? Kita cuba berkali-kali. Supaya apa? Supaya terbiasa. Itu niat dia. Itu niat dia. Dan soalan pun kadang berulang juga berkali-kali. Hal kata betul harfa hamzah, hal nasakhta, hal kata betul. Ni tujuan dia untuk apa? Untuk kita biasa dengar, biasa kita sebut juga. Kan? Hal kata beti. Macam minggu lepas tak guna lah kata beti. Kena kata betul. Okey. Naam, alhamdulillahirabbil alamin. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah masuk bahagian Quran time. Harap-harap sahabat-sahabat beri perhatianlah sebab banyak dalam Al-Quran penggunaan kata kerja telah lalu. Apa yang saya bagi sekarang ni adalah sebahagian kecil daripada apa yang ada dalam ayat Al-Quran. Sebab ayat Al-Quran belum lagi tengok hadis-hadis Nabi SAW. Kan? Jadi mari kita lihat sama-sama. Okey, surah yang pertama kita nak lihat adalah surah Al-Mujadalah. Mari kita cuba baca sama-sama ayat yang di atas sekali. Okey. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala bagi tahu, Bismillahirrahmanirrahim. Mari baca sama-sama. Kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli. Innallaha qawiyyun aziz. Okey, Masya Allah. Bagus sekali sahabat-sahabat sekalian. Mudah-mudahan Allah bagi barakah banyak kepada sahabat-sahabat yang baca bersama-sama. Membaca Al-Quran tak merugikan, malah menguntungkan. Tak pernah rugi orang yang membaca Al-Quran. Tak pernah rugi. Takkan ada kerugian. Sungguh beruntung orang yang membaca Al-Quran. Sangat-sangat beruntung. Sebab apa? Sebab bila kita baca Al-Quran, satu huruf saja yang kita baca tu tak dapat nak menandingi, apa? Satu huruf yang kita baca daripada Al-Quran, kebaikan dia, kelebihan dia tak dapat nak menandingi apa yang ada dalam dunia ni. Sebab satu huruf Al-Quran yang kita baca, sifat dia kekal sampai hari akhirat. Adapun apa-apa sahaja dekat dunia ni,
Ada apa-apa tak? Sifat dia sementara. Sifat dia sementara. Walaupun kita baca sedikit, mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan keberkahan pada kita semua. Amin. Nah, jadi dalam ayat ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah sebutkan satu perkara yang penting. Katabah. Apa tak? Mana katabah? Apa maksud katabah? Katabah telah tulis. Tapi dalam ayat ni maksud dia telah menetapkan. Faham? Kataballahu, Allah telah menetapkan. Bila Allah tetapkan sesuatu, maknanya apa? Maknanya pasti dan pasti akan berlaku. Betul tak? Adakah bukankah dia yang ciptakan kita, yang menjadikan kita, yang menggerakkan alam ini, yang mengadakan langit dan bumi, yang menjadikan tumbuhan-tumbuhan hijau untuk kita makan, menghidupkan, apa panggil nama dia, menjadikan binatang-binatang ternakan untuk kita makan, menggerakkan awan, menurunkan hujan untuk kita minum. Allahu Akbar. Jadi dialah Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia tetapkan sesuatu, apa akan jadi? Ketetapan tu pasti dan pasti akan berlaku. Alaysa kadzalik? Bala. Bukankah begitu? Kan? Betul lah. Akan jadi begitu. Jadi la aghlibanna, Allah Taala bagi tahu benar-benar aku akan aghlibanna ana wa rusuli. Maksudnya menang. Aku dan juga rasul saya, rasul aku akan memenangi. Memenangi siapa? Memenangi orang-orang yang menentang. Dekat dunia ni, subhanallah, orang yang menentang, orang yang rugi. Kenapa nak tentang padahal dunia yang kita duduk ni sementara je, akan kita tinggalkan juga. Allah tetapkan untuk kita sembah dia. Dan orang yang tentang, yang ni tak mau sembah Allah Ta'ala, Allah Ta'ala bagi tahu aku yang akan menang. Dan juga Rasul-Rasul aku. Allah Ta'ala bagi tahu apa? Innallaha qawiyyun azizun. Sesungguhnya Allah Ta'ala qawi, maha berkuasa, aziz, yang maha perkasa. Hebat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan jadi subhanallah, perkataan kataba tadi ada dalam Al-Quran. Jadi ada sebahagian makna kataba yang sahabat-sahabat baca dalam Quran bukan makna tulis. Maksud kataba boleh jadi wajib. Ini telah mewajibkan. Boleh juga kataba maksud dia telah menetapkan. Bila kita kata betul saya, yang ni saya telah tulislah. Bila kita gunakan ayat itulah. Bila dalam Al-Quran, bila kita baca, penggunaan makna tulis tak sesuai. Penggunaan makna yang paling tepat adalah menetapkan ataupun mewajibkan pada sebahagian tempat. Macam ayat Syahrul Ramadan tak silap. Lebih tepat lagi kutiba alaikumus-siyamu. Yang ni telah diwajibkan ke atas kamu semua berpuasa. Kutiba alaikumus-siyamu. Kutiba alaikumus-siyam. Lihat, saya nak pastikan, saya harap saya tak baca salah. Nah, jadi itu adalah apa yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada perkataan katabah. Betul tak? Kutiba alaikum idha hadara kutiba alaihi ma kataballah. Betul. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jayyid ya ukhti nurul nur hawa'au. Jayyid. Unzur ila hadhihi al-ukhti. Yang ini dia telah ringkaskan maksud kataba ialah menetapkan pun mewajibkan untuk kita semua boleh lihat. Syukran. Nah, jadi kita lihat surah Ar-Rahman. Mari kita baca sama-sama. Ini adalah contoh kata kerja yang lain yang kita tak belajar lagi. Tamam? Mari kita lihat sama-sama. Maaf, sudah makin terang, jadi saya kena kurangkan kecerahan dia sikit. Nah, okey, sudah cantik. Jayyid. Jom kita baca surah Al-Rahman sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
Ar-Rahman. Walaupun tak ada, kita bacalah. Tamam. 'Allamal Qur'an. Khalaqal insan. Okey, sampai sini saja dulu. Shadaqallahul azim. Okay, Allah Subhanahu Wa Taala telah bagi tahu Ar-Rahman yang Maha Pemurah. 'Allama al-Quran. 'Allama sini perkataan dia adalah kata kerja telah lalu. Maksud dia telah mengajarkan Al-Quran. Tamam? Khalaqal al-insana. Khalaqa al-insana. Dan dia juga telah menciptakan manusia. Khalaqa maksud dia ialah telah menciptakan. Okey, jadi contoh perkataan lain nanti kalau kita contohnya macam kita nak cakap allama. Allama maksud dia telah mengajarkan, betul? Contoh dia telah mengajarkan saya, allamani. Ataupun Allah telah mengajarkan saya, allamanillah. Ataupun Allah allamani. Allah mengajarkan saya. Allah allamani al-Quran. Allah mengajarkan saya Al-Quran. Contoh. Allah allamani al-kitabah. Allah ajarkan saya penulisan. Contoh, kalau kita nak guna perkataan allama. Ataupun contoh kita nak tanya soalan, adakah awak telah mengajar bahasa Arab? Hal 'allamta lughatal arabiyyah? Hal 'allamta. Okey. Hal 'allamta. Wahakadha, dan begitu juga. Subhanallah, dalam surah Al-Rahman, ya ikhwanana, Allah Subhanahu Wa Taala, kalau sahabat baca daripada awal sampai habis, dia punya kesinambungan ayat menunjukkan tentang betapa sayang dan juga kasihnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada para hamba-Nya, jin dan juga manusia. Jin dan juga manusia. Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan betapa sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba dia. Dia tetapkanlah, dan Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan, Allah hantarkan rasul-rasul dan para nabi untuk manusia ini tidak sesat. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan juga lepas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam takkan ada lagi nabi yang akan dihantar lagi. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala tinggalkan kitab Allah Taala, yakni Al-Quran, supaya bila orang ikut Al-Quran takkan sesat. Dan subhanallah, bila baca surah Al-Rahman, kita lihat dalam tu ada apa? Dalam tu ada bukti-bukti tentang Allah Subhanahu Taala sentiasa beri nikmat pada kita. Dia ciptakan pokok-pokok untuk kita makan. Dia apa lagi? Untuk kita berlayar di lautan. Dia apa lagi? And bila kita taat kepada dia, Allah Subhanahu Taala sediakan syurga, dapat nikmat syurga macam ni. Syurga begitu. Dan bukan tu saja, Ar-Rahman, kasih sayang Allah SWT dalam surah Ar-Rahman ni mengingatkan kita juga. Sebab Allah kasih dan juga sayang, Allah ingatkan. Betul tak? Kalau tak tahan apa jadi? Ni neraka, tempat yang subhanallah, pedis tempatnya. Jadi orang yang tak taat ni akan jadi begini. Disebabkan kasih sayanglah orang bagi peringatan. Betul tak? Disebabkan kasih sayanglah Allah juga bagi peringatan. Okey. Allah Subhanahu Wa Taala, dia Masya Allah, Masya Allah Subhanahu Wa Taala maha mengasihani. Sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang maha mengasihani satu perkara yang perlu diberi perhatian. Ulama-ulama akidah dia mengatakan kita tak boleh nak mesamakan sifat kita hamba dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita kena yakin sifat tu ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya Ar-Rahman, maksud dia maha mengasihani. Kita tak samakan kasihan kita yang ada, kita rasa kasihani sama dengan kasihannya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu adalah akidah yang benar ahli sunnah wal jamaah telah bagi tahu. Nah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi itu surah Ar-Rahman berkenaan dengan kita pergi mana tadi? Kita pergi cerita tentang kata kerja
telah lalu tentang allama dengan khalaqa dengan kataba. Tapi sahabat-sahabat bila lihat lagi dalam Al-Quran, bila baca, bila lihat dan juga kaji, tengok sama-sama, tengok kan. Tadabbur, tengok Allahu Akbar. Perkataan untuk kata kerja telah lalu terlalu banyak. Nah, untuk katabah sahaja, penggunaan katabah ada 64 tempat. Belum lagi kita tengok perkataan-perkataan lain. Okey. Nah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita teruskan insya-Allah dengan bahagian yang seterusnya. Okey, jom. Kita lihat dan uji sahabat-sahabat sekalian, mana tahu sahabat-sahabat ada maklumat ni. Kalau tak ada masalah. Nah, awak telah makan. Bila kita kata awak telah makan, macam mana nak sebut dalam bahasa Arab? Awak telah makan. Yang saya tahu ada ta dekat belakang, Ustaz. Betul lah tu kalau ada ta dekat belakang. Tapi macam mana perkataan dia? Perkataan asal dia adalah, mari kita lihat. Telah makan, akala. Okey, telah makan, akala. Telah makan, akala. Sahabat-sahabat sekalian, saya ada tulis dia di situ. Maksud dia, akala ialah telah makan. Tapi macam mana nak kata, adakah awak telah makan? Macam mana kita nak kata awak telah makan? Bagus ya ukhti doi. Awak lelaki telah makan ialah akalta. Akalta. Akalta ialah awak lelaki telah makan. Kita cuba sekarang, adakah awak telah makan? Macam mana kalau kita nak tanya sahabat kita, dah makan ke belum? Awak dah makan? Awak dah makan? Awak telah makan? Macam mana kita tanya dalam bahasa Arab? Adakah ialah hal. Awak telah makan, simple tadi, akalta. Naam, jadi kita tanya, hal akalta? Naam, akaltu. Ya, saya dah makan. La, saya belum makan. La, ma akaltu. La, ma akaltu. Kalau nak kata saya belum makan, ma akaltu. Tamam? Okey. Macam mana pula kalau kita nak kata awak perempuan telah makan? Okey, macam mana kita nak kata awak perempuan telah makan? Ini niat kita ni adalah untuk ulang kaji ataupun memantapkan lagi latihan fi'il madhi. Awak telah makan. Macam mana kita nak kata awak perempuan telah makan? Bezakan dia daripada akalta kepada ti. Jadi maknanya apa? Dia kena macam ni. Okey. Dia kena akalti. Saya rasa kena ni sikit. Akalti. Tamam, akalti ialah awak telah makan. Jadi kalau adakah awak perempuan telah makan, macam Ukhti Zaharah Zakaria bagi tahu, hal akalti? Naam. Hal akalti, dan kalau kita tanya contohnya Cik Puan Dewi, kita tanya Cik Puan Zaharah, kita tanya Cik Puan Naam, kita hal akalti, macam tu. Hal akalti ya Ukhti Nur, hal akalti ya Ukhti Radin, contohnya. Naam. Tak tahu nak baris. Tak ada masalah. Betul lah tu, hal akalti. Naam. Jadi kalau sekarang ni, bagaimana pula kalau kita nak kata awak telah minum? Saya sudah minum. Naam, saya sudah minum. Awak telah minum bagaimana? Okey, perkataan telah minum ialah syaribah. Telah minum ialah syaribah. Telah minum ialah syaribah. Cuba sebut syaribah, syaribah, syaribah. Lagi sekali, syaribah, syaribah, syaribah. Jadi kalau kita nak kata awak telah minum ialah syaribta. 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 Okey. Tadi beza Ustaz. Tadi macam akal. Ada baris atas dekat tengah-tengah. Yang ni syari. Baris di bawah pula. Yang ni kita kena tengok
macam mana tulisan dia dalam kamus ataupun macam mana sebut dia oleh orang Arab. Okay, ada dua cara. Satu tengok kamus, cara sebut dia. Satu lagi cara sebut orang Arab lah. Jadi dibaca dia syaribtah. Faham? Jadi kalau kita nak tanya adakah awak telah minum, kita tanya hal syaribtah. Macam Ufti Radin Tuminah bagi tahu dan Ufti Dwi bagi tahu. Hal syaribtah. Hal syaribtah. Kalau untuk perempuan bagaimana? Macam mana kita nak tanya adakah awak perempuan telah minum? Kalau kita tanya Cik Puan Aisyah contohnya. Ya Ukhti Aisyah, adakah awak telah minum? Macam mana tu? Kalau untuk perempuan. Kalau untuk perempuan bagaimana? Naam, syaribti. Kalau untuk perempuan, syaribti. Jadi kalau kita tanya adakah awak perempuan telah minum? Kita tanya hal syaribti. Faham? Hal syaribti. Hal syaribti. Ahsantum. Masya Allah. Bagus sekali. Jayyid. Okey, alhamdulillahirabbil-alamin. InsyaAllah kita dah selesai untuk buat sedikit sebanyak latihan tentang kata kerja telah lalu. Dan insyaAllah pada unit kedua, mudah-mudahan minggu depan lah kita masuk. Sebab untuk muka surat yang berbaki pasal penulisan tu, sahabat-sahabat boleh buat lah. Maksud saya bahagian ni. Tak ada tunjuk. Maksud saya ke surat PDF. Sebentar. Okey, tak ada masalah. Mia ni dalam kitab yang kita gunakan tu kan dah sampai muka surat terakhir kan. Jadi insya-Allah mudah-mudahan minggu depan kita terus masuk unit yang kedua. Tentang al-usrah. Tentang keluarga. Okey. Adapun yang belakang-belakang tu kita tinggalkan sahaja dahulu. Tamam. Kita pun dah buat dah minggu lepas dan juga itu minggu lepas. Jadi kita terus sambung pada unit kedua. Allah. Tak apalah. Kita teruskan dengan ulang kaji. Naam. Contoh kita tanya sahabat-sahabat sekalian, boleh tak sahabat-sahabat perkenalkan diri dalam bahasa Arab? Contohnya ayat dia begini. Nama saya siapa? Saya dari mana? Saya orang mana? Boleh tak cuba bagi tahu dalam ruangan komen? Sebab apa yang kita belajar daripada unit 1 ni lebih kepada perkenalkan diri. Nama saya apa? Saya dari mana? Saya orang mana? Begitu saja. Nah, boleh tak? Saya tolong tuliskan dekat sini dia punya idea. Okay. Perkenalkan diri, saya dari nama saya tadi tulis dalam bahasa Arab. Saya dari saya orang. Okey, saya bagi tahu contoh dia. Nama saya Muhammad Indallah. Saya dari Kuala Lumpur. Saya orang Kuala Lumpur. Boleh tak sahabat sekalian? Saya bukan bahasa Melayu, begitu bahasa Arab. Tamam. Senang je insya-Allah. Kita ulang kaji sikit. Mudah-mudahan boleh ingatlah berterusan sampai bila-bila. Nah. Ismi Dawi, ana min petaling jala, ana malakiyun. Bagus, Masya Allah. Kalau perempuan, malakiyah. Kalau perempuan, malakiyah. Ismi Murad. Okey, teruskan. Saya dari. Bagus, saya suka jawapan Cik Puan Dewi Maknur. Santi.
mumtaz. Masya Allah. Ahlan wa sahlan ya ukhti Dewi. Jadi kalau saya, ismi Muhammad indallah, ana min Kuala Lumpur, ana Kuala Lumpuri, ana Kuala Lumpuri. Contohlah kalau saya seorang ustazah, contoh, bukan. Dan nama saya ialah Fatimah, ismi Fatimah, ana min Johor, ana Johoriyah. Okay. Kita lihat ada jawapan seorang. Ismi Rohani, ahlan wa sahlan ya ukhti Nurhani. Ya ukhti Rohani, minta maaf salah sebut. Ana min Terengganu. Okey, cantik. Macam mana nak sebut saya orang Terengganu? Kalau nak kata saya orang Terengganu, kita guna begini sahaja. Ana Terengganuwiyah. Terengganuwiyah. Okey, ana Terengganuwiyah. Saya orang Terengganu perempuan. Naam, Aidan ada lagi 15 orang yang berada di sini. Tengok tu, ismi Zahara. Ana min KL. Ana Keliyah. Masya Allah, ahsan ya Ukhti Zahra. Ana min KL. Apa tu? Ana Keliyah. Boleh bang? Boleh namanya tu. Keliyah. Okey lah tu. Yang ni Kuala Lumpuriyah. Singkatan kepada Kuala Lumpuriyah. Terengganuiyah. Ahsanti. Masya Allah. Begitu. Naam, Aidan. Siapa lagi boleh sebutkan? Okey, kita teruskan dengan bahagian seterusnya. Bagaimana kita nak tanya asal orang tu? Contoh, ada sahabat orang lain. Ada sahabat kita di depan. Kita nak tanya dia. Saya lebih tepatkan lagi lah. Bukan tanya asal. Kita tanya, apa nama? Kita nak tanya orang. Okay. Sekarang ni, cuba bagi saya bentuk soalan. Bila kita tanya orang untuk kenal. Untuk kenal. Tanya orang untuk kenal. Okey, saya bagi contoh. Bahasa Melayu dia. Ini saya copy sekejap tadi. Kita cuba buat. Apa nama awak? Okey. Awak dari mana? Okey. Awak orang apa? Okey. Lebih kurang begitu. Boleh juga tanya lagi, awak apa khabar? Jadi soalan-soalan ni saya nak sahabat-sahabat cuba terjemahkan bahasa Arab. Ingat ataupun tidak. Apa nama awak? Simple je. Awak dari mana? Simple je. Awak orang mana? Awak orang apa? Awak apa khabar? Orang yakni warga negara dalam sebahagian, tapi boleh kata orang jugalah. Perkataan dia adalah jinsiyah. Okey, perkataan dia ialah jinsiyah. Perkataan dia ialah jinsiyah. Wallahu a'lam. Mas muka, bagus. Yang pertama sekali sudah orang jawabkan. Awak dari mana? Naam. Macam mana kita cakap awak dari mana? Mungkin adalah akan sebut anta min. Alamak, Ustaz dah bagi jawapan. Kita lihat awak dari mana, macam mana sahabat-sahabatnya. Mas muka min aina anta? Ahsanti ya ukhti Zahara. Jamil jiddan. Sahih. Lagi. Aidan. Tak habis lagi tu. Naam. Awak orang apa? Sudah. Mungkin susah bagian ni. Okey, orang boleh kata macam jinsiyah. Okey.
Sebab orang bila kita terjemahkan bahasa Arab ialah nas kan. Man an-nas anta, pelik kan. So kita boleh guna jinsiyah. Man jinsiyah, siapa jinsiyah, siapa warga negara. Sebab jinsiyah yang kita pernah belajar adalah warga negara kan. Jinsiyah juga boleh kata macam panggil etnik ataupun orang mana kan. Wallahu a'lam. Perkataan dia adalah jinsiyah. Hal anta misriyah? Adakah orang Mesir perempuan? Kaifa haluka? Kaifa haluki? Naam, sahih, sahih. Okay, jadi awak orang apa? Ma jinsiyatuka. Okay, ma jinsiyatuka. Jadi kalau yang tak tahu macam nak tanya awak orang apa, ma jinsiyatuka. Okay. Contohlah kita tanya antara kita orang Malaysia, kita dah tahu dia ada orang Malaysia kan, ada Malizi. Tapi kita nak tanya dia orang yang macam orang asal yang mana satu kan daripada Malaysia. Sama juga ma jinsiyatuka. Wallahu a'lam. Boleh tanya ma jinsiyatuka, sama pemahaman dia. Ma jinsiyatuka, awak orang apa? Boleh kata ana Kuala Lumpuri, ana Sabahi, ana Sarawakiyah, ana Terengganuwiyah, ana apa lagi, Pahangiyah dan sebagainya. Nah, kalau kita nak tanya khabar adalah macam sahabat-sahabat lain yang jawab. Kaifa haluka? Kaifa haluki? Alhamdulillahirabbil alamin. Okey, alhamdulillahirabbil alamin. Insya-Allah taala pada kelas yang berikutnya kita akan masuk unit yang kedua. Unit kedua tu muka surat berapa ustaz? Unit kedua muka surat, mari kita lihat sama. 2 PDF muka surat. Ada di muka surat. Okey. Dia akan ada di muka surat 28. Buku 28. Okey. Kita akan masuk muka surat 28 insya-Allah pada minggu hadapan. Kalau tidak ada apa-apa halangan. Mam, ada soalan tak sahabat-sahabat sekalian? Hal yujad soal? Macam mana nak bagi harakah pada tulisan Jawi? Senang sahaja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dekat sini saya tak dapat nak tunjukkan. Tapi dekat dalam, sebab sahabat-sahabat tengok daripada handphone kan. Lebih kurang begini. Macam mana nak tunjukkan? Ya ni. Saya tak dapat nak tunjukkan di sini. Tapi sahabat-sahabat boleh tengok dekat YouTube lah insya-Allah. Tulis di dalam search tu bagaimana cara nak jawikan, bariskan huruf Jawi. Ataupun nanti saya cuba post dekat saya punya ni lah, Facebook profile, siapa yang ada add friend saya ataupun follow bahasa Arab mudah, faham, saya post dekat situ. Ataupun saya minta izin pada pusat tahfiz atau apa untuk tunjukkan video tutorial ini juga insya-Allah. Okey, sampai sini saja dulu kelas kita. Kalau tak ada soalan lain, kita tambah kelas dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahi wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Syukran jazilan ya ikhwanana, ila liqa, ma'as salamah. Assalamualaikum.